Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuknya Falsafah Pendidikan Negara. Bagaimana ia dapat melahirkan insan cemerlang menurut Islam. Falsafah dari etimologi berasal dari Yunani yang bermaksud ilmu kecintaan kepada kebijaksanaan. Dari segi etimologi pula, ada 4 ahli falsafah yang menyatakan pendapat masing-masing, iaitu Aristotle, Plato, Al-Farabi, Al-Hindi. Secara umumnya, falsafah bermaksud satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Praktikalnya, ilmu falsafah ialah berfikir secara bersungguh dan tidak terikat oleh mana-mana tradisi. Pengertian ilmu mestilah benar. Benar bermaksud maklumat dan pandangan bersifat hakiki, iaitu tiada unsur keraguan. Sekarang, kita tahu maksud ilmu dan maksud falsafah. Jadi apa maksud ilmu falsafah? Ilmu falsafah bermaksud pemikiran relatif terhadap pelbagai persoalan mengenai segala perkara yang berkait dengan landasan ilmu mahupun hubungan ilmu dengan segala perkara dalam kehidupan manusia. Ilmu falsafah ini dijadikan sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri natural terhadap pandangan falsafah lainnya, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan pandangan dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan, dan menjadikan sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam pelbagai aspek kehidupan itu sendiri seperti ekonomi, politik, perundangan dan sebagainya. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai kebaikan dan kegunaannya masing-masing. Begitu juga dengan ilmu falsafah ini. Dengan mempelajari ilmu falsafah, seseorang itu mampu memahami idea dan pemikiran yang pernah muncul dalam sejarah kemanusiaan dan dunia. Dengan kemampuan untuk memahami pelbagai pemikiran yang muncul ini, sama ada individu itu terpengaruh dengan idea tersebut atau menolak idea pemikiran itu dan membentuk sebuah idea pemikiran yang baru. Selain itu, individu itu mampu untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan sesebuah idea pemikiran yang diutarakan dengan mempelajari ilmu falsafah. Falsafah pendidikan negara adalah dasar kepada pendidikan di Malaysia. Semua aktiviti persekolahan dan pendidikan di Malaysia perlulah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan supaya generasi yang dididik dapat memenuhi tuntutan negara pada masa hadapan. Falsafah pendidikan kebangsaan bermaksud pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Asas pembentukan bermula dari pendidikan. Mendidik menjadi insan yang cemerlang yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Rujukan utama tersebut merupakan yang terbaik dan bersesuaian dengan keadaan masa lampau dan masa kini. Jika kita lihat isi kandungan Al-Quran, ramai golongan bijak serta tokoh-tokoh Islam melahirkan generasi yang cemerlang dalam bidang pendidikan. Contohnya, Imam Al-Ghazali. Konsep kejayaan tokoh-tokoh Islam pada ketika itu adalah dengan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menggegarkan dunia.
Apa yang diharapkan adalah cara pemikiran tokoh-tokoh Islam ini dapat diterapkan untuk menjadikan insan yang cemerlang. Ini untuk mengelakkan dari masyarakat Islam ditindas oleh anasir luar yang tidak putus-putus meracuni pemikiran orang Islam. Islam merupakan agama yang cukup indah dan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam juga tidak meletakkan syarat bahawa seseorang itu tidak perlukan cemerlang dalam peperiksaan, mempunyai harta yang tak akan habis dan mempunyai pangkat yang tinggi dalam jawatan untuk menjadi Islam. Tetapi Islam mensyariatkan ibu bapa mampu melahirkan anak-anak yang cemerlang mengikut syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizana Akilah binti Azharuddin, nombor ID 20201594997. Saya akan sambung pada isi ataupun perbincangan mengenai bagaimana untuk melahirkan insan yang cemerlang menurut Islam. Baik, berdasarkan RMK 9 iaitu Rancangan Malaysia ke-9, di mana ketika itu Perdana Menteri Tun Sri Ahmad Badawi, RMK 9 yang bermaksud pembangunan modal insan yang bertepatan dengan slogan Islam Hadari pada masa kini. Di mana kerajaan bukan sahaja seimbangkan dari segi intelektual, tapi juga menyeimbangkan dari segi nilai murni dan juga bahagian mulia menurut Islam sendiri. Ia juga mewujudkan insan yang bertanggungjawab, iaitu tahu hubungan dengan penciptanya iaitu hablum minallah, dan juga hubungan dengan masyarakat iaitu hablum minannas, dan juga kepada alam sekitar. Jadi bagaimana pula untuk melahirkan insan cemerlang? Jadi melahirkan insan cemerlang ialah yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan elemen yang ketujuh dalam pembentukan falsafah pendidikan, di mana kalau kita lihat kepentingannya, semua umat Islam diwajibkan untuk mengambil subjek pendidikan Islam di sekolah ataupun di tempat-tempat pembelajaran, dan juga orang yang bukan Islam akan mengambil pendidikan moral. Di situ kita lihat kepentingannya, akan diajar dari segi emosi, rohani, jasmani dan juga intelektual. Yang kedua, menjadi insan yang cemerlang ialah haruslah mengetahui ilmu pengetahuan. Berdasarkan surah Al-Alaq ayat pertama iaitu Iqra, yang bermaksud bacalah. Sebagai contoh yang dapat kita lihat ketika zaman Rasulullah sendiri tidak tahu membaca ataupun menulis, dan pada ketika itu Allah menghantar perantaraan iaitu malaikat Jibril untuk mengajar Nabi supaya boleh membaca dan juga menulis. Jadi dari situ kita lihat bagaimana Allah mengajar apa yang insan mereka tidak ketahui. Selain itu, manusia juga akan ditinggikan martabat serta dihormati kerana ketinggian ilmunya. Seperti contoh para ulama. Para ulama kita disenangi dan dihormati kerana ilmu Islamnya yang boleh kita contohi dan juga pelajari. Masyarakat kini berlumba-lumba untuk mencari ilmu pengetahuan, kerana walaupun sedikit ilmu pengetahuan yang mereka dapat, mereka merasakan mereka menjadikan mereka insan yang cemerlang dari segi pendidikan maupun dari segi kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Terdapat beberapa kelebihan orang yang berilmu pengetahuan yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali, iaitu di samping itu, untuk menjadi insan yang cemerlang, insan itu juga perlulah berusaha ke arah kecemerlangan. Didikan perlulah didikan dalam diri kita, bermula dari didikan kita sendiri, di mana ibarat melentur buluh biarlah dari rebungnya. Islam bukanlah agama semata-mata, tetapi ia mengajarkan kita cara kehidupan yang sebenar seperti mana yang telah kita janjikan kepada Allah sebelum kita ditiupkan roh dan dilahirkan di dunia sebagai umat Islam.
Dalam Islam itu sendiri, dididik dan juga diajar bagaimana untuk menempuh kehidupan yang penuh dengan cabaran. Hal ini bertepatan dengan falsafah pendidikan yang berbunyi, falsafah pendidikan Islam ialah suatu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu, membentuk kemahiran dan memupuk penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ia bermatlamat melahirkan insan yang berilmu, berkepribadian mulia, bersikap positif, berkemahiran untuk mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Falsafah pendidikan Islam. Sekian dari saya. Terima kasih.